الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Rajab. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kini sudah berada dalam bulan Rajab, iaitu bulan ke-7 dalam takwim Islam. Bulan Rajab ini merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi yakni hukum Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, yakni yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu, yakni dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan-bulan haram yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Para ulama telah mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan di sebalik ayat ini ialah pada bulan-bulan haram umat Islam perlu mengelakkan peperangan dan apa-apa jua perkara atau perbuatan yang boleh membawa atau menjurus kepada kezaliman. Hal ini dikatakan demikian kerana dosa yang dilakukan pada bulan ini lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya juga telah menukilkan pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amalan saleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram
adalah lebih besar, yakni pahalanya berbanding bulan-bulan yang lain. Selain itu, bulan-bulan haram ini juga antara lainnya bertujuan untuk kita menyucikan jiwa daripada penyakit hati yang boleh menjejaskan kemurnian akhlak kita, seperti hasad dengki, kebencian, pertelingkahan, permusuhan dan sebagainya. Kita perlu membebaskan hati kita daripada sifat-sifat tercela, yakni mazmumah, agar kita dapat menerima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk kita menahan diri daripada sifat-sifat tercela, yakni mazmumah, di bulan Rajab ini ialah sebagai isyarat agar kita dapat membina kerohanian jiwa lebih awal sebelum tibanya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu, dalam kesungguhan kita berkongsi kebaikan bulan Rajab ini, masih terdapat segelintir umat Islam yang mempertikaikan amalan-amalan dalam bulan Rajab ini. Sedangkan terdapat anjuran untuk memperbanyakkan amalan pada bulan ini, seperti memperbanyak salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, berpuasa dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud daripada Uthman bin Affan, daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Ia berkata, saya bertanya kepada Said ibnu Jubair mengenai puasa sunat bulan Rajab. Pada ketika itu kami sedang berada dalam bulan Rajab. Said ibnu Jubair menjawab, saya pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahawa baginda tidak akan berbuka, dan baginda juga pernah berbuka hingga kami berkata baginda tidak akan berpuasa. Selain itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya beliau berkata bahawa doa mustajab adalah pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri, malam awal bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Hal ini juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mendorong setiap mukmin untuk sentiasa bertaubat dan beristighfar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 yang bermaksud, sehingga aku berkata, yakni kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia amat pengampun. Para ulama juga telah memberikan pandangan bahawa sekiranya terdapat dasar dan nas agama bagi satu-satu amalan, tidak salah untuk seseorang mengamalkan amalan tersebut, dan amalan tersebut bukanlah merupakan satu yang dilarang, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan umatnya agar sentiasa mengingat dan memperbanyakkan amal ibadah. Hal ini boleh dirujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang dapat menunjukkan sesuatu perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun, tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu janganlah kita terhasut dengan golongan yang sering mempertikaikan amalan umat Islam, khususnya berkaitan fadilat bulan Rajab, hingga mengakibatkan berlaku bibit-bibit perpecahan dan kekeliruan sesama saudara Islam kita dalam melakukan kebaikan dalam bulan Rajab ini. Justru sebagai rumusan untuk mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, ambillah peluang di bulan Rajab ini untuk kita memperbanyak dan mempertingkatkan amalan pada bulan ini,
sebagai persediaan kita untuk menyediakan jiwa dan rohani yang baik pada bulan Syaban yang akan datang, dan seterusnya menemukan kita dengan bulan Ramadan insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dalam melaksanakan amal ibadah serta memasukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan, yakni dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإضغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah
Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakaf-puakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Juhur Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idrisyah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.